Kembali lagi dalam Salam Eid Ramadan. Anda sedang menyaksikan program ilmiah, program keagamaan sepanjang musim Ramadan. Okey, baik, kita bersama dengan Ustaz Saiz Nur Hisham. Kita ada 3 soalan daripada penonton-penonton, iaitu soalan pertama, Ustaz. Okey. Selain kisah turunnya Al-Quran dan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, apakah kisah besar yang lain pada bulan Ramadan yang boleh Ustaz kongsikan? Oh, Ramadan banyak peristiwa-peristiwa yang menarik, yang bersejarah. Sama ada peristiwa itu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada generasi selepas zaman Rasulullah, sehingga ada kitab ahdath fi Ramadan, peristiwa-peristiwa pada bulan Ramadan. Ada ulama, ada buku terbaru Ibu Syekh Abdul Hadi Awang, ada cerita, ada buku-buku peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan. Selain daripada cerita Al-Quran diturunkan, cerita Lailatul Qadar, kalau dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara peristiwa besar ialah peperangan Badar. Perang Badar Al-Kubra yang berlaku pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, 2 tahun Rasulullah berada di Madinah, berlaku peperangan Badar. Masa itu ada satu kumpulan bisnes dari Mekah pergi berniaga ke Syam. Grup bisnes yang diketuai oleh Abu Sufyan masa itu dari Syam di utara. Dalam perjalanan balik mereka ke Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk pergi sekat grup bisnes tadi. Sekat grup bisnes ini bukan Rasulullah ni samseng nak ganggu jalan orang bisnes. Tetapi kerana ketika para sahabat 2 tahun yang lalu masa hijrah dari Mekah hijrah ke Madinah, orang Mekah dulu membekukan harta para sahabat yang nak hijrah. Dia rampas harta para sahabat yang nak hijrah ke Madinah. Jadi sekarang bila grup bisnes kamu lalu, aku nak sekat, nak ambil balik harta aku. Gitu. Jadi Abu Sufyan mendapat maklumat bahawa Rasulullah nak sekat perjalanan. Abu Sufyan pun hantar surat ke Mekah minta bantuan tentera. Lalu Abu Jahal dan tentera datang dari Mekah untuk bantu grup Abu Sufyan, grup bisnes tadi. Abu Sufyan terlepas dah lari, akhirnya tentera jumpa dengan tentera. Ini saya ringkaskan kisah perang Badar Al-Kubra yang berlaku dalam bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Yang mana dalam peperangan ini umat Islam diberi kemenangan yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun jumlah tentera yang lebih sedikit, kelengkapan yang kurang, tapi dengan pertolongan Allah beri kemenangan pada orang Islam, perang Badar. Kemudian ada lagi peristiwa Fathu Makkah. Rasulullah dan para sahabat membuka kota Mekah juga berlaku pada bulan Ramadan. Panjang sejarah dia kalau kita nak cerita. Betul. Baik Ustaz, soalan yang seterusnya, soalan yang kedua. Adakah sah puasa kita kalau kita tidak bermandi hadas ataupun mandi wajib? Sah puasa. Kami dah mandi wajib hari ni? Wajib mandi. Wajib mandi. Wajib mandi dengan mandi wajib itu cerita lain. Jadi, adakah sah puasa sekiranya seseorang tak mandi hadas? Tak mandi hadas tu dengan makna mungkin dia bersetubuh, dia bersama dengan pasangan dia dengan syarat sebelum waktu sahur lah. Dia bersama, mungkin dia tertidur, kemudian terlajak masa mana dia tertidur, dia terjaga, dia mandi hadas lah masa tu. Dia mandi hadas, dia sembahyang subuh, kemudian dia teruskan puasa. Syarat puasa ialah kena niat. Syarat puasa tak boleh makan, tak boleh minum. Yang mungkin dia bersetubuh malam tadi, lepas tu dia tidur, jaga 6.30 dah, masuk dah waktu subuh, macam mana sahur memang tak boleh. Jadi dia boleh mandi hadas masa tu, kemudian dia sembahyang subuh, puasa teruskan. Faham. Ya. Baik, terima kasih. Biasanya orang keliru, dia bersama dengan suami isteri malam, dia terjaga tu dah masuk waktu subuh. Maknanya sahur terlepas, memang terlepas lah. Bangun pukul 6.30. Jangan makan sahur macam tu. Jangan makan sahur. Jadi sahur tak boleh makan dah. Bila makan tak sahur.
Sahur dia tak boleh makan. Dah 6.30. Cuma dia boleh terus mandi hadas. Kemudian dia sembahyang subuh, teruskan puasa. Sah puasanya. Yang tak sahnya bangun-bangun tidur tu makan. 6.30 pagi. Tak sah. Baik, Tak baik. sah lah. Baik, kita soalan yang ketiga, Ustaz. Soalan yang terakhir. Soalannya adalah, Okay. Umum yang kita maklum, Ramadan syaitan dibelenggu. Tapi masih ada lagi manusia-manusia yang berperangai buruk. komen Ustaz. Ni komen dari Ridwan dari Kuala Selangor. Ustaz. Kita baca Al-Quran kan, Qul a'udzu birabbin nas tu kat ujung sekali, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maknanya syaitan ini ada dua jenis. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Kalaulah kejahatan yang masih berlaku dalam bulan Ramadan, ketahuilah bahawa itu jahat kita. Selama ni kita boleh bagi alasan syaitan punya pasal. Oh, aku tak sembahyang subuh hari ni, syaitan lah tak ganggu aku, tak kejut tidur tadi. Aku nak bangun dah, syaitan kacau sampai aku tak bangun sembahyang subuh. Dia salahkan syaitan. Sial syaitan kena fitnah. Jadi kalau bulan Ramadan ni dia buat lagi perangai tu, maknanya itu jahat diri dia. Makna kita tahulah kejahatan kita. Kalau bulan Ramadan curi selipar lagi kat masjid. Sekarang ni tak pergi masjid, PKP. Bulan Ramadan dia berniaga online, tipu orang lagi bulan Ramadan. Ketahuilah itu jahat diri dia, bukan syaitan dah. Dia dah syaitan. Dia dah menjadi syaitan dari kalangan manusia, minal jinnati wan nas. Dialah syaitan di kalangan manusia yang duduk api-apikan gosip-gosip di media sosial, menyebarkan fitnah, melaga-lagakan orang ni, laga-lagakan orang tu sampai bercerai orang, sampai bergaduh di Facebook, di mana-mana media sosial. Syaitan dah tak ada. Itu kejahatan diri dia. Yang nak tengok orang bergaduh, yang nak menyebarkan fitnah, menyebarkan aib orang, itu dia dah syaitan di kalangan manusia. Dan kenapa ini masih berlaku? Kerana mungkin ada orang itu 11 bulan dia terlalu rapat dengan syaitan. Lalu bila syaitan dah kena belenggu, sekarang ni dia dah jadi wakil syaitan.